Dan sebaik saja kita telah meletakkan isu hudud ini pada tempat dan sewajarnya, maka PAS dalam Pakatan Rakyat dan UMNO dalam Barisan Nasional akan dapat berhadapan dalam satu contestation, dalam satu pertarungan pilihan raya umum ke-13 paling sengit, paling getir ini atas isu-isu yang bersifat apa yang dikatakan policy advocacy, pertarungan policy, manifesto, performance, prestasi, komitmen, leadership acumen, ya, keupayaan kepimpinan dalam persoalan integriti, dalam persoalan apa yang dikatakan sebagai kompetensi, kebertanggungjawaban. Lalu ketika hudud telah diletakkan di satu tempat yang sewajarnya, maka pertarungan dalam PRU ke-13 itu akan menjadi jelas. Apa isunya? Jangan heret isu hudud untuk mengelabui mata masyarakat. Saya terus terang mengatakan, saya tidak mau PAS lakukan itu, dan tentunya saya tidak mau seteru politik. Saya UMNO yang, kerana apa? Kerana kita mahukan apa yang dikatakan sebagai check and balance itu, pertarungan itu, tadafu' itu, kan? Itu prinsip yang cukup besar dalam Al-Quran. Walau la daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'd la fasadatil ard. Check and balance ini bukannya prinsip demokrasi barat atau Greek Yunani kuno, tidak. Ini Al-Quran yang menyebutkan. Lalu urus takbir politik negara ini mesti diizinkan bertarung sebagai satu yang akan pada akhirnya membawa masalah itu. Aqrabu ila shalah wa ab'adul anil fasad. Ya, mendekatkan politik mesti mendekatkan kepada segala yang baik. Ini Ibni Uqail Al-Hambali rahimahullah, itu kalamnya, ya, yang mengatakan bahawa politik itu pada akhirnya mesti begitu, ya. Pada akhirnya mesti mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan daripada keburukan. Lalu dengan rasa penuh tanggungjawab atas topik ini, saya mungkin bersama Ustaz Fathul kalau boleh bersetuju supaya isu hudud jangan dipolemikkan sedemikian rupa, kerana cukup dipertikaikan mereka yang sengaja, ya, mengheret. Dan hari ini kita lihat kadang-kadang kita minta maaf sama ada kawan-kawan dalam pakatan maupun juga dalam barisan yang bukan dengan mereka kurang mengetahui kedudukan perkara tersebut, ya, atas apapun, ya, pemahaman mereka, mereka cukup ghirah membicarakan perkara ini. Sebab itu saya katakan kalau ianya dibawa dalam satu wacana, dalam satu diskusi, dialog, ia lebih baik daripada diheret berpolemik tetapi orang tidak faham sama sekali ataupun tidak faham ujung pangkalnya, tapi semua mau bicara, semua mau terlibat, mengulas dan ini yang saya kira kembali saya sebutkan tadi, poin saya yang penting dari sudut credential PAS saya ingat sudah jelas, dan ada di sana petualangnya adalah Akta Mahkamah Syariah 1965. Saya kira PAS saja tidak mampu, saya kira Pakatan juga saja tidak mampu. Di sini keperluan untuk keterlibatan semua pihak. Bukan saja parti-parti politik, kerajaan maupun pembangkang, tetapi juga pihak-pihak NGO. Seluruhnya. Islam dan juga saya kira bukan Islam. There must be a grand effort, satu usaha raksasa untuk benar-benar menangani perkara ini, kerana sudah lama ia menjadi satu yang memecah, satu yang boleh saja membawa kemelut dan krisis dalam masyarakat. Ustaz Sabari, agak Ustaz setuju? Okey, saya ambil sikitlah. Saya setuju dengan apa yang disebut sebahagian daripadanya yang dikatakan oleh Dr. Zul sebentar tadi, YB. Isu saya kira sebenarnya kita mengetahui bahawasanya PAS committed hal ini sejak dulu. Tetapi apa yang berlaku akhir-akhir ini, saya kira dalam 3-4 kali pilihan raya yang akhir ini, isu hudud ini seringkali dibangkitkan hampir-hampir pilihan raya. Saya tak kira lah sama ada dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Dan saya sendiri melihat video YB apabila YB mengulas pada tahun 2011 isu yang berkaitan dengan hentikan perbincangan isu hudud. Kita ada masalah yang lebih besar. Kita ada hal yang lebih besar. Saya minta kepada pemimpin, teguran YB saya ingat kepada ada beberapa pimpinan PAS yang tak perlu sebut, saya sebut namanya. Jadi saya setuju untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar Islam ini kita bicarakan dalam satu perbincangan yang bersifat ilmiah tanpa ada kepentingan. Dan kita apabila di dalam pilihan raya yang akan datang,
kita bertarung secara profesional. Maksudnya boleh duduk sekali. Yes. PAS dengan UMNO duduk sekali. Yes, ini yang terpenting sebenarnya. Iya. Okey? Dalam perkara ini bipartisan sifatnya. Okey. Betul. Dan pernah kita ada di Dewan Rakyat, kalau boleh saya mencelah, di Dewan Rakyat atas isu Palestin contohnya. Bersama-sama. Dia bersama. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Sebab ia rentas kepentingan politik. Kita merentas kepentingan politik. Ya. Itu yang terpenting untuk isu-isu Islami. Saya bagi contoh, kita sendiri, kami secara peribadilah, Sekretariat Ilmuwan Malaysia, kita ada mengadakan wacana bersama-sama dengan MCA secara terbuka di tempat mereka. Dengan Datuk Chua Soelek, dengan Eng Nyeyen dan juga Wee Ka Siong tahun lalu. Kita ada menceritakan dan berkongsi tentang apa itu hukum Islam. Saya kira mereka ni orang yang cerdik pandai cendekiawan. Jadi kita mungkin boleh mulakan dengan langkah sedemikian rupa, memberikan penerangan dan penjelasan. Tetapi untuk salah menyalahkan antara satu dengan yang lain untuk isu yang seperti ini, saya kira tidak relevan lagi untuk kita bicarakan. Soal Mahkamah Syariah, saya katakan tadi, yang tertakluk pada Akta 1965 itu, pada hari ini kita lihat usaha Menteri Agama Sri Datuk Seri Jamil Khair untuk memartabatkan Mahkamah Syariah itu telah bermula. Cuma isu yang berlakunya apabila hal-hal yang berkaitan dengan agama ini dia tertakluk kepada negeri dan di bawah kuasa raja-raja. Betul. Okey. Jadi proses perubahan itu dia mengambil masa. Contoh saya bagi dalam tempoh terdekat. Contohnya kita kaitkan dengan isu sebatan kerana minum arak. Sebenarnya sebatan kerana minum arak ni telah dilakukan, seingat saya, dan telah dimaklumkan kepada saya, mungkin nanti akan dielankan secara terbuka. Dah berlaku, seingat saya, dalam 9 ataupun 10 kes yang telah disebat. Jadi kita bermula secara peringkat untuk mengubah sesuatu perlembagaan yang telah dimeteraikan ataupun gubal sekian lama untuk tempoh seperti ini. Saya kira mungkin sukar. Ia perlu kepada kesepaduan, perpaduan dan penyatuan umat Islam terlebih dahulu, bersepakat dalam hal yang seperti ini, maka baru kita boleh jana perubahan bersama-sama dan memanfaat suasana Islam itu bersama-sama. Sebab saya tak nafikan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, fala warabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadaitu wa yusallimu taslima. Tak layak ataupun bagi orang yang beriman itu, mereka apabila Rasul SAW berhukum dengan sesuatu hukum, mereka tidak ada boleh perasaan berat untuk menerimanya. Ini termasuk dalam keseluruh aspek kehidupan. Jadi bila tadi YB menyebut tentang adalah, tentang keadilan yang perlu sama-sama kita capai, yang perlu sama-sama kita praktikkan dan laksanakan, saya mungkin menyebut dari perspektif yang lain, dari sudut akidahnya, bermula dengan kepercayaan. Bagaimana kita nak laksanakan perintah diutuskan Rasul itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad ma'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul, seruannya adalah menyeru manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Jadi asas seruan rasul itu adalah kepada akidah, kepada tauhid. Kerana apabila manusia itu ada asas pada akidahnya, ada asas pada kepercayaannya, dia akan memberi impak kepada tindakan dan penerimaan setiap satu yang datang dalam syariat. Jika tidak, maka sudah semestinya polemik ini akan berterusan. Wallahu a'lam. Selepas ini komen mengenai persepsi mengenai hudud. Kita berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini.